Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, Alhamdulillah pada malam ini yang merupakan pertemuan kita buat kali yang kedua pada minggu ini, yang mana kita telah bertemu kali pertama minggu ini pada hari Jumaat, pada hari Jumaat yang lalu. Dan pada malam ini kita bertemu sekali lagi bagi kita menggantikan kuliah-kuliah yang sebelum ini pernah kita tangguhkan, dan bagi memastikan kita sempat menghabiskan kesemua nama dan tema surah sebelum kita memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Malam ini kita akan memberi tumpuan kepada 3 nama surah, iaitu surah Ad-Duha, kemudian surah selepasnya surah Asy-Syarah, dan selepasnya adalah surah At-Tin. Surah Ad-Duha, nama perkataan Ad-Duha kita sedia maklum ia bermaksud Ad-Duha, iaitu waktu duha. Jadi kita tidak perlu membicarakan panjang lebar tentang waktu duha kerana kita sedia maklum tentang makna duha. Namun begitu, mari kita melihat di manakah ayat yang ada menyebutkan perkataan Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha yang kita sedia maklum, surah Ad-Duha ini adalah surah yang mengandungi 11 ayat. Ketika mana kita membaca pada ayat yang pertama, kita menemui perkataan Ad-Duha disebut pada ayat yang pertama. Dan pada ayat pertama ini juga Allah menyebutkan Ad-Duha adalah dengan Allah bersumpah dengan waktu Ad-Duha. Ini menunjukkan bahawasanya apabila Allah menggunakan ayat itu ayat mula, kemudian Allah gunakan dalam sumpah, menunjukkan kepada kita bahawa Ad-Duha itu mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Kenapa kita kata ada kelebihan? Kerana Allah menggunakan di dalam sumpah. Jadi pada ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wad-duha, demi waktu duha. Kalau tuan-tuan ingin mencari perkataan Ad-Duha di dalam Al-Quranul Karim,
dapatan saya, perkataan ad-duha ini Allah ada menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Salah satunya berada pada surah yang sedang kita bincangkan ini dalam surah ad-duha. Apa makna duha? Kalau kita merujuk kepada ulasan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir An-Munir, beliau mengatakan surah ini kenapa dinamakan ad-duha? Kerana ia merupakan ayat yang awal. Ada disebut perkataan ad-duha, bukan sekadar awal ayat pertama, tetapi Allah gunakan ad-duha itu di dalam sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan ad-duha kerana nak mengingatkan kita tentang keutamaan waktu tersebut, yang waktu tersebut dikaitkan dengan cahaya yang terang. Ini adalah ulasan ringkas daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita sedia maklum bahawa nama-nama surah ini mengikut pendapat kebanyakan para ulama dan mengikut pendapat yang terpilih, nama Al-Duha, nama-nama surah ini dia adalah tauqifi. Ia berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak mencari dalam ayat tersebut macam mana dia dipilih. Kita dah sebutkan ulasan Dr. Wahbah kerana di ayat yang pertama. Kemudian bukan sekadar ayat pertama, tapi Allah gunakan ayat pertama itu, cara menyebutnya adalah dengan Allah bersumpah. Itu adalah penjelasan ringkas tentang sebab apa dipilih dengan nama Ad-Duha. Mari kita terus pergi kepada tema. Nanti saya akan kupas ringkas keseluruhan ayat surah Ad-Duha. Untuk memahami, sebelum kita pergi kepada tema, kalau tuan-tuan dan puan-puan mengetahui bahawa kalau surah tersebut dia ada asbabun nuzulnya tersendiri, maksudnya kalau surah tersebut dia ada sebab turun, maksudnya sebelum surah itu turun ada peristiwa tertentu yang berlaku menyebabkan surah itu turun, maka tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk untuk memberi perhatian kepada sebab surah itu turun. Sebab apa? Sebab kalau kita memahami sebab surah itu turun, dia dapat memberikan kita pencerahan. Kenapa ayatnya berbunyi wadduha? Kenapa isi kandungan ayat dia berbentuk seperti memujuk? Jadi kita kena baca sebab turun dia. Sebab turun surah Ad-Duha ini seperti mana dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Beberapa kali hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, yang mana kata Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita sakit. Maknanya Nabi pernah sakit. Apabila Nabi sakit, Nabi tidak bangun untuk mengerjakan solat malam selama 2 atau 3 malam. Nabi jatuh sakit 2 sehingga membawa kepada 3 malam. Lalu ketika mana Nabi tak solat malam, maka Nabi tak baca Al-Quran. Maka ada jiran-jiran Nabi yang sebenarnya mendengar apa yang Nabi buat tiap-tiap malam. Tapi pada 2-3 malam tu tak dengar Nabi membacakan ayat Al-Quran. Maka ada seorang perempuan, dalam hadis tu mengatakan fa'atatim ra'atun. Lalu seorang perempuan, iaitu masyhur, dia adalah isteri kepada Abu Lahab, iaitu Ummul Jamil. Dia datang
dan dia berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Ummul Jamil ni dia datang, dia psycho Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, aku harap sangat syaitan kau tu telah tinggalkan engkau. Dimaksudkan adalah malaikat Jibril. Sebab tu mereka memusuhi Jibril kerana Jibril menyampaikan wahyu. Jadi mereka kata, wahai Muhammad, aku harap sangat syaitan kau tu dah tinggalkan kau dah. Aku dapati dia tak datang kepada engkau sejak 2 atau 3 hari. Kenapa? Ini menunjukkan bahawa sebelum surah Ad-Duha ini turun, berlaku beberapa hari malaikat Jibril tidak muncul. Apabila malaikat Jibril tidak muncul, maka berhentilah seketika wahyu Al-Quran. Sedangkan sebelum ini wahyu turun, tetapi wahyu berhenti. Maknanya malaikat Jibril dah tak datang. Tunggu hari pertama tak datang. Tunggu tak datang. Menyebabkan Nabi ni dia rasa rindu. Dia bertanya-tanya. Bermain di fikiran baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa ni Jibril dah tak datang, wahyu dah tak datang. Timbul berbagai persepsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pula orang kata kepada Nabi, patan muka engkau, seperti mana kata Ummul Jamil. So bagaimana perasaan Nabi yang sangat mendalam, rindu kepada Jibril, rindu kepada wahyu Quran tidak turun, menyebabkan Nabi jatuh sakit, tidak bangun malam. Selepas peristiwa tersebut, maka turunlah 11 ayat surah Ad-Duha. Datang memujuk, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun surah Ad-Duha, menerangkan kenapa beberapa hari wahyu tidak turun. Selepas turun surah Ad-Duha, terus turun surah Asy-Syarah. Surah Alam Nashrah yang kita akan belajar sebentar lagi 8 ayat. Ini bermakna lepas peristiwa Nabi sakit tak solat malam 2 hingga 3 malam ni, Allah datang memujuk Nabi, kan? Sebab tu kita kena dapat perkataan penting ni. Turun surah yang memujuk Nabi, menenangkan Nabi, menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah apa? Surah Al-Duha dengan surah Alam Nashrah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan akan dapati cara Allah memujuk Nabi itu, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bentuk ayat dia tu nanti saya akan terangkan pada kenapa digunakan Ad-Duha. Nanti yang ni yang kita nak kaitkan kenapa digunakan Ad-Duha itu. Tapi tuan-tuan kedapati ayat tu kan ayat berbentuk memujuk, menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 11 ayat surah Ad-Duha, kemudian turun lagi 8 ayat surah Alam Nashrah. Sebab tu sangat penting untuk memahami surah. Kalau ada sebab sesuatu, maksudnya kalau ada peristiwa tertentu yang berlaku sebelum turun surah, kena baca maklumat tu. Kena difahami kerana membantu untuk memahami ayat-ayat dalam surah Ad-Duha. Kalau tuan-tuan nak membuat catatan bila surah Ad-Duha ini turun, kalau mengikut kajiannya, ini adalah ijtihadi, tidaklah muktamad, tetapi ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh para ulama. Salah seorang ilmuwan yang terkenal dalam mengkaji sejarah
penurunan surah-surah ni bahkan disusun dalam kajian beliau, iaitu kajian yang dibuat oleh Syekh Abdul Rahman Hassan Habannakah Al-Maidani. Dalam kitab beliau Ma'arijut Tafakkur wa Dakaiqut Tadabbur. Dia adalah kitab tafsir, tetapi cara tafsir dia tidak menyusun kitab tafsir dia mula dengan Al-Fatihah. Dia susun kitab tafsir dia dengan surah, dia ikut susunan surah. Jadi kalau saya sempat merujuk, kerana merupakan salah satu rujukan utama juga dalam nak memahami sejarah penurunan surah-surah dalam Quran, beliau mengatakan surah Al-Duha ni surah yang ke-11 yang Allah Ta'ala turunkan. Oleh yang demikian, surah Al-Nashrah surah yang ke-12. Maknanya sebelum turun surah Ad-Duha sudah ada 10 surah yang turun yang berkaitan dengannya. Seperti kalau kita nak ikut susunan beliau kata pertama surah Al-Alaq, surah kedua Al-Muddathir, surah ketiga Al-Muzzammil, surah keempat Al-Qalam, surah yang kelima Al-Fatihah, surah yang keenam surah Al-Masad, ketujuh surah Takwir, ke-8 surah Al-A'la, yang ke-9 suratul Lail, yang ke-10 suratul Fajr, yang ke-11 Al-Duha, yang ke-12 Al-Nashrah ataupun surah Asy-Syarah. Baik. Setelah kita mengetahui tentang asbabun nuzul, mari kita lihat temanya. Okey. Tema yang dicadangkan oleh Dr. Ali Hassan Arfan, saya telah kenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kitab ni adalah tesis PhD, mengkaji tentang nama surah sahaja. Tengok betapa pentingnya mengaji nama surah dengan tema sehingga dibuat kajian PhD. Dapatan beliau, tema bagi surah Ad-Duha ini adalah temanya berkenaan tentang perhatian Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi berada di dunia dan juga di hari akhirat. Okey, surah Ad-Duha surah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak dapat dinafikan. Surah Al-Nashrah surah yang cerita pasal Rasul. Sebab tu siapa yang faham, dia belajar secara terperinci surah Ad-Duha dengan Al-Nashrah, ketika dia baca, dia akan teringat tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surah Ad-Duha kita fokuskan lagi pasal Nabi tu tentang apa? Tentang Allah Ta'ala ni sentiasa beri perhatian, pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu terputus selama beberapa hari bukan kerana Allah Ta'ala tak sayang kepada Rasulullah. Bukan kerana Allah Ta'ala lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Jadi kita akan buktikan melalui isi kandungan ayat surah Al-Duha, dan saya akan tunjukkan beberapa cara kita nak kenal pasti betul ke surah Al-Duha ini surah yang membuktikan Allah Ta'ala tak pernah lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kita dapatkan temanya, maknanya temanya kita dah selesai. Saya akan kukuhkan tema ini secara tak langsung. Kita nak dapat kenapa dipilih Ad-Duha itu ketika mana nak memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey. Maka kita kena pergi kepada ayat yang keseluruhan ayat. Okey, begini. Kalau kita baca pada ayat yang pertama tentang waktu duha, lepas tu kalau kita baca ayat yang kedua, Allah sebut tentang Allah bersumpah dengan malam. Kenapa Allah tak bersumpah malam lawannya apa? Malam lawannya siang kan? An-nahar. Macam kita belajar surah, kalau kita belajar surah Al-Lail kan Allah pernah bersumpah dengan siang kan? Kita tengok balik surah Al-Lail. Ada sebab kenapa Allah tak bersumpah dengan wan-nahar. Allah, saya dan notasi satu lagi. Okay. Kita kan kalau belajar surah Al-Lail kan Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tak ayatnya? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Lail malam, pasangannya an-nahar siang. Kalau kita baca ayat 2 ni, kenapa Allah tak pasangkan kenapa Allah tak guna wan-nahar, sedangkan ayat kedua sebut wal-laili. Kenapa Allah memilih dalam an-nahar, maksudnya dalam siang, kalau sebut nahar, siang. Tapi Allah tidak menggunakan an-nahar siang tu, tapi Allah memilih di antara waktu siang tu, Allah memilih ad-duha. Mesti ada sebab dia. Maka para ulama mengkaji, kenapa Allah guna ad-duha. Kita sedia maklum, waktu duha ni adalah waktu yang kita nampak cahaya kan? Nampak cahaya, keluar cahaya. Lepas tu pula waktu duha dia akan berhenti pada waktu bila? Dia akan berhenti pada waktu zuhur kan? Matahari condong. Kenapa dipilih duha? Kerana waktu duha ni adalah waktu yang masih lagi belum panas. Waktu duha ni pula, kenapa digunakan waktu duha? Kerana kita sedia maklum, waktu duha ni adalah waktu manusia ini dia mula bergerak. Dia dah bangun, dia dah bersiap sedia untuk dia bekerja, untuk dia cari rezeki. Dia bergerak. Dia jadi aktif. Okey. Jelas tuan-tuan. Bila manusia itu dia akan tidur, dia akan rehat, tenang dia rehat, ayat nombor 2. Wal-laili idza saja. Perkataan saja tu penting. Allah kata demi malam apabila telah sunyi. Kenapa Allah guna saja malam yang telah sunyi? Mula-mula Allah kata ad-duha, permulaan keluar cahaya, permulaan siang, orang mula aktif waktu tu bergerak, berusaha, berjalan, cari rezeki. Dan Allah sebut ayat kedua tentang demi malam apabila dia telah sunyi. Kedua-dua waktu ini ada kaitan tak dengan waktu yang sejuk, dengan waktu yang sepi, tenang, waktu rehat. Tengok cara Allah nak memujuk Nabi ni pun Allah memilih dengan menonjolkan waktu-waktu yang dia bukan panas. Sebab tu Allah tak guna wan nahar. Kan kalau sebut siang nanti dia termasuk dalam waktu panas sekali. Tak. Allah memilih waktu yang sangat penting. Dalam waktu-waktu siang ni, waktu yang sangat-sangat bermanfaat adalah waktu duha. Kerana orang cari rezeki ketika itu. Okey. Jadi secara tak langsung,
Kita tengok pada cartan. Allah menyebut waktu duha, ia berkaitan dengan awal hari. Kenapa kita kata awal hari? Kalau kita belajar malam dengan siang, kalau awal siang, tentulah fajar, betul tak? Tentulah waktu fajar. Sebab fajar tu adalah waktu siang yang awal. Tapi kalau sebut fajar, dia masih gelap lagi. Dia masih gelap. Masih orang ada yang belum bangun, kan? Baru nak bangun ke waktu fajar. Tetapi kenapa Allah gunakan duha? Kerana waktu duha ni orang mula bergerak. Dan kita sedia maklum, surah Ad-Duha ni turun surah yang ke-11. Nabi dah mula berdakwah. Macam ni kita kata Nabi mula berdakwah. Nabi dah aktif berdakwah. Kerana surah Ad-Duha surah ke-11. Surah Nabi kena berdakwah pada surah Al-Muddathir, kita dah belajar sebelum. Maknanya Nabi dah mula bergerak, aktif bergerak bagi sampaikan dakwah. Umpama orang mula masuk waktu duha, orang akan jadi aktif. Itulah dakwah Nabi yang tak berhenti-henti. Nabi mula bergerak. Dah mula jumpa orang, dah mula sampaikan dakwah. Sebab kalau waktu fajar, mungkin orang belum bangun. Okay, nampak tak perkaitan waktu duha bagi kita dengan waktu duha dalam kehidupan Nabi SAW. Sebab Allah pilih waktu duha. Okay, jalan dia ke situ. Kemudian, kenapa Allah sebut dengan demi waktu malam apabila dia saja tu sunyi sepi? Nak menunjukkan hujung hari. Penghujung kepada hari itu adalah apabila malam itu sepi. Okey, kenapa perlu ada awal hari dengan hujung hari? Maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah Ta'ala jaga Nabi ni sebenarnya sepanjang hari. Allah bagi perhatian kepada Nabi ni sepanjang hari. Maknanya tiap hari Allah Ta'ala bagi perhatian kepada Nabi. Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya awal hari ni nak menunjukkan bahawa permulaan hari Allah tak pernah lupa dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan hujung hari Allah juga tidak lupakan Nabi. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni tidak ada yang Allah Ta'ala lupa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terputus wahyu tu beberapa hari bukan sebab Allah lupa. Jadi cara Allah nak menunjukkan bahawa nak pujuk Rasulullah ni, Allah menggunakan suasana yang macam suasana yang terang, suasana yang belum panas, lepas tu suasana yang malam yang sunyi sepi. Tengok cara Allah menyebutkan menggunakan ayat tu. Okey. Dan saya akan buktikan kepada tuan-tuan perempuan melalui ayat tu juga. Nak dikaitkan dengan nak dikaitkan sepanjang masa. Kalau satu hari tu bermula awal siang, awal hari sampai hujung hari Allah tak pernah tak jaga Nabi, maka Allah tunjukkan dalam bentuk lain. Kita kena tengok dekat sini. Cuba tuan-tuan tengok pada ayat nombor 6. Tengok ayat nombor 6. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi, dari mula-mula lagi wahai Muhammad, sejak engkau kecil lagi, kan, sebelum engkau dewasa lagi, sebelum engkau jadi Nabi lagi, sebenarnya Allah dah bagi perhatian dah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok ayat Allah memujuk Nabi. Tengok ayat nombor 6. Allah kata apa? Alam yajidaka yatiman fa'awa. Allah kata, bukankah dia telah mendapati engkau dulu seorang yang yatim, tapi lalu Allah lindung engkau?
Ayat ni kenapa? Kenapa Allah mengimbau kembali waktu Nabi jadi anak yatim? Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Rasulullah. Sebenarnya ya Rasulullah, sejak engkau kecil lagi jadi anak yatim, kami tak pernah tidak jaga engkau. Itu yang Allah kata, masa engkau anak yatim dulu kan, kamilah yang lindung engkau, kata Allah. Jadi ayat nak memujuk, nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni jaga Nabi sejak dari mula-mula lagi masa Nabi anak yatim. Satu lagi, saya tak dapat nak ulas semua tentang perempuan ya, kerana kita bukan tadabbur ayat. Kita nak dapatkan kepada pemilihan Ad-Duha, lepas tu juga kepada tema dia. Okey. Kemudian kita tengok pada ayat nombor 3. Ayat nombor 3 ni ayat yang Allah kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu wahai Muhammad tidak meninggalkan engkau dan tidak membenci. Dekat sini terjemah ni kalau boleh jangan ada mu lah kat sini. Dia tak tepat ada mu kat sini. Dia membenci saja. Tapi dekat meninggalkan, Allah gunakan tidak pernah meninggalkan engkau mu dan tidak membenci. Okey, kat mana kita nak jelaskan? Begini, tentang perempuan. Allah Ta'ala ni, apabila Allah mula-mula sayang kepada Rasulullah, sampai bila-bilalah Allah Ta'ala sayang kepada Rasulullah. Jadi kita tahu, maksudnya sejak mula Allah sayang kepada Rasulullah tu, sampai bilalah Allah Ta'ala akan sayang kepada Rasulullah. Cara Allah menginspirasikan apa yang Allah Ta'ala nak kata ni, Allah guna perkataan mawadda'a. Tuan tahu tak perkataan wadda'a tu? Wadda'a ni, dia adalah perkataan perpisahan. Kita kan pernah dengar haji wida'. Kan kita dengar haji wida', iaitu haji yang Nabi berpisah dengan kita kan. Haji kata haji wida', Quran kata khutbah wida'. Wida' tu dekat perkataan wada'. Jadi wada'a. Biasanya perkataan wada'a ataupun perpisahan ni selalunya tidak akan digunakan perkataan at-tudi' wada'a tu, melainkan kepada kekasih saja. Itu penggunaan dia dalam konteks ayat. Kalau Allah kata wada'a tu, perkataan itu tidak digunakan melainkan perkataan kepada kekasih. Jadi kalau kita kata saya bukan nak tinggal awak, jadi kita kata tapi dia adalah ayat guna wada'a tu. Itu sebenarnya. Lepas tu kena belajar tafsir ayat by ayat. Okey, lagi satu, tengok perkataan qala kat sini. Perkataan qala, daripada qala. Qala ni dia tidak akan digunakan melainkan kalau ketika marah. Bukan Allah marah, tak. Sebab tu Allah kata, sebab tu Allah menafikan. Allah Ta'ala tak pernah tinggal kau Muhammad. Kan? Dan tak pernah membenci. Membenci, kalau benci dengan marah, benci, dia gunakan qala. Jadi Allah nak menafikan, sikit pun tak terasa benci. Ini dia kalau nak faham lagi kena baca surat ayat lah, sebab kita bukan buat tadabbur ayat, dan mohon maaf banyak-banyak. Kalau kita ikut dalam tadabbur, memang kita akan terangkan satu persatu. Kalau kita faham, kita rasa deep sangat makna dia. Ayat bentuk Allah memujuk banyak. Kalau Allah yang memujuk, sebab tu kalau kita nak pujuk diri kita ni, nak tenangkan diri kita ni, tuan-tuan studilah Ad-Duha dengan surah Al-Nashrah. Okey. Habis tentang Ad-Duha. Okey, secara ringkas saja tuan-tuan yang boleh saya terangkan. Jadi kenapa Allah memilih Ad-Duha? Kenapa Allah memilih Wal-Lail? Ad-Duha tadi kerana dia seperti yang telah pun saya sebut pada tamuan. Kalau kita belajar dengan lebih mendalam, kenapa Allah memilih Ad-Duha? Duha kan waktu keluar cahaya.
Nak disamakan juga macam turunnya Al-Quran. Al-Quran ni turun. Dia macam, Quran kan bagi cahaya. Seperti cahayanya duha. Tetapi Quran ni apabila dia terputus, kan, seperti cahaya tu tak ada. Allah datangkan dalam bentuk demi malam apabila dia telah sunyi sepi. Seolah-olahnya apabila wahyu terputus, hilanglah cahaya itu, terus dia sunyi. Dia dikaitkan begitu oleh para ulama. Itu kita kena belajar dalam tafsir. Okey. Kita teruskan dengan surah Alam Nashrah. Okey. Jelas tak tuan-tuan dan puan? Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya sebelum kita pergi kepada surah Asy-Syarah? Baik. Saya teruskan dengan surah Asy-Syarah. Ada apa-apa ke tuan-tuan? Jelas ke? Okey, nanti apa-apa tu tuan-tuan boleh tanya. Okey, kita pergi kepada surah Asy-Syarah. Okey. Surah Asy-Syarhi, apa maksud Asy-Syarhi? Adalah kelapangan. Siapa yang dalam Quran terjemahan dia ada terjemahan lain selain daripada kelapangan? Boleh bantu saya? Apa dalam Quran terjemahan dia dapat makna lain Asy-Syarah? Saya pilih tulis negeri kaum Samud, Ustaz. Syarah. Ke dia salah print? Oh, jauh berbenar perginya tu. Negeri kaum Samud. Oh, salah tu. Itu apa? Quran apa tu? Rahmani. Penerbit? Penerbit Pustaka Darul Iman. Kena bagi tahu tu dekat Pustaka Darul Iman tu. Dia salah tu. Salah memang tak kena. Saya heran tadi kenapa Ustaz cerita lain pasal tadi. Nampak dalam kaum Samud kan? Ya. Okey. Syarah tadi, syarah ni maksudnya kelapangan. Dia tak sebut lagi lapang apa. Sebab tu kita terjemah dia kelapangan. Syarah. Okey. Seperti biasa, kita akan melihat di mana ada perkataan asy-syarah dalam surah tersebut. Jadi kita buka pada 8 ayat surah Alam Nashrah, kita jumpa pada ayat yang pertama. Ingat ya, ayat pertama ni dia ayat yang pertama. Kita akan jumpa perkataan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam nashrah laka sadrak. Allah kata, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Okey. Ayat ni kita nampak, siapa boleh tuan-tuan semak tak? Okey, sekejap. Jumpa tak perkataan asy-syarah ada kat sini, nashrah. Okey. Cuma dalam ayat ni Allah menggunakan perkataan melapangkan. Allah guna dia dalam kata kerja sekarang, present tense. Tapi dalam terjemahan kita macam past tense. Sebenarnya persoalan ni sebenarnya Allah Ta'ala tanya. Sebenarnya Nabi SAW memang Allah pernah lapangkan dada Nabi. Tapi pada hakikatnya Allah menggunakan perkataan present tense ni, fi'il mudhari' nashrah ni, menunjukkan apa? Nak menunjukkan apa? Okey, kita tengok dulu melapang kat sini, lapang apa? Okey, kita baca sampai ayat hujung, kita jumpa sadaraka, dadamu. Rupa-rupanya melapangkan adalah melapangkan dada. Melapangkan dada.
Dada ni kalau dia lapang, rumah sempit pun kita rasa lapang. Betul. Sebab dada kita sentiasa lapang. Sebab itu besar kalau dapat nikmat lapang dada. Okay. Tapi kita bukan nak kupas kenapa dengan nikmat lapang dada semua tu. Yang tu kita memang kena belajar tadabbur ayat. Tapi kalau kita belajar nama, kita mengetahui bahawa asyarah itu maksudnya kelapangan. Apa yang lapang? Allah telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara Allah melapangkan tu, cara Allah Ta'ala nak tenangkan Nabi. Ingat ya, Alam Nashrah ni, surah Asy-Syarah ni, dia surah yang turun direct terus selepas surah Al-Duha. Maknanya surah Asy-Syarah ini adalah surah yang membawa sekali suasana waktu wahyu Nabi terputus dekat surah Al-Duha tadi. Jadi Allah memujuk Nabi. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Tapi kalau kita faham ayat dia, bukan bermaksud Nabi waktu tu je lapang. Sebenarnya ayat ni kata kerja sekarang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sentiasa melapangkan. Sebab tu sangat penting melapangkan itu diketahui menggunakan kata kerja yang bentuknya bagaimana. Jadi kalau Allah guna present tense, membawa maksud istimrariyah, menunjukkan berterusan. Okey. Apa maksud asyarah ini? Kita dah tahu ada kaitan dengan dada Nabi yang dilapangkan. Okay, kita tengok ulatan Dr. Wahbah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan kenapa dipilih dengan nama asyarah. Beliau kata kerana mula-mula surah ini kan Allah memberitahu tentang dada Nabi SAW yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Dr. Wahbah beliau memberikan justifikasi kerana dia disebutkan pada ayat pertama. Satu pemberitahuan, pengkhabaran dari Allah tentang Nabi pernah dapat nikmat, Allah melapangkan dada Nabi. Tetapi kita telah maklum tadi, nikmat lapang dada ni bukan berhenti ketika turunnya surah Asy-Syarah saja, tetapi Allah menunjukkan sentiasa Nabi itu dilapangkan dadanya. Okey. Jadi kita terus pergi kepada kepada ni. Sekejap, saya nak terangkan pada tema sekejap. Nanti saya ulang balik yang lapang dada. Okey. Tema surah Alam Nashrah ini mengikut pendapat Dr. Ali Hassan Arfan. Beliau mengatakan surah Alam Nashrah ni tema tentang Allah membantu Rasulullah merasa ringan dalam Nabi menanggung tugas berdakwah. Sebab ni kan surah yang awal-awal turun, Nabi dalam aktif berdakwah. Jadi berat tanggungjawab nak dakwah ni. Nak buat amar ma'ruf nahi munkar ni berat. Jadi berat itu telah diringankan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bentuk salah satunya Allah Ta'ala telah melapangkan dada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tema tentang surah An-Nashrah. Jadi kalau kita belajar tadabbur, kita kena, kalau kita orang yang memang berdakwah, sangat bersesuaian. Kalau kita tak berdakwah,
Boleh juga diambil pengajaran umum daripada surah ni. Tapi temanya tentang Allah telah meringankan bebanan dakwah Nabi, dengan Allah membantu dengan Nabi ni dia merasa lapang dalam dia memegang tugas untuk dakwah. Kalau Nabi tak kuat semangat, Nabi tak kuat azam, tak merasalah kita akan nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi macam-macam orang buat dekat Nabi. Tetapi Nabi ni dia teruskan sampai dia wafat. Kenapa? Kerana dia ada kekuatan. Allah beri kepadanya dari sudut dilapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita nak bincangkan sikit saja maklumat tambahan. Lapang dada tu maksudnya apa? Kalau tuan-tuan belajar tadabbur, mengikut kepada ayat, akan ada dua maksud lapang dada. Lapang dada yang pertama maksudnya adalah secara hissi. Hissi ni maksudnya secara hakiki, dada Nabi ni memang Allah pernah belah dadanya. Kalau kita baca dalam sejarah, seperti mana dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Ibn Qayyim al-Jauzi, Nabi ni pernah dibelah dadanya sebanyak 2 kali. Dada Nabi ni, maksud lapang dada tu, makna yang pertama, dibelah dada Nabi tu sebanyak 2 kali. Pertama ketika Nabi berada di rumah Halimah dalam perkampungan Bani, yang waktu Nabi kecil-kecil, waktu Nabi dihantar oleh mak dia pergi menyusu tu. Kemudian kali kedua waktu Nabi nak Isra' dan Mi'raj. Sebab tu kalau belajar Isra' Mi'raj, kalau boleh lah, Isra' Mi'raj ni dia tak boleh cerita sekali gabung. Sayang sebab orang suka cerita Isra' Mi'raj. Kalau boleh buat dua siri Isra' Mi'raj ni. Maksudnya siri pertama cerita Isra' saja. Isra' tu kan perjalanan daripada Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Jangan cerita naik ke langit dulu. Sebab kat situ ada mesej yang sangat besar. Siri kedua baru buat peristiwa Mi'raj pula. Jadi antara yang perlu diterangkan kepada orang ramai tentang sebelum Nabi naik Isra' Mi'raj nak bertemu dengan Allah, Allah telah belah dada Nabi, dibasuh hati Nabi itu dengan air Zam-Zam. Menunjukkan apa pengajaran daripada Isra' Mi'raj tu? Menunjukkan kita ni, kalau kita nak bertemu dengan Allah, Nabi kan dapat perintah solat. Jadi Nabi dibelah dadanya menunjukkan kepada kesucian. Okey. Panjang pula nanti kita Isra' Mi'raj itu kita kena buat slot lain lah, insya-Allah. Nanti saya bantu sedikit maklumat tu. Okey, makna yang kedua lapang dada ni, maknanya dari sudut maknawi. Maknawi ni maksudnya dari sudut bukan kaitan dengan dada, maknanya makna yang tersirat dia. Yang tersirat di belah dada ni maksudnya Allah masukkan iman, Allah masukkan hikmah, Allah masukkan dari sudut kerohanian tu. Itu maksud lapang dada. Sebab tu Nabi ni orang kata macam-macam dekat dia. Okay. Terkesan juga. Tetapi Nabi tetap tabah. Kerana dadanya itu telah dibelah, telah dilapangkan oleh Allah dengan masuk iman, sabar, hikmah, kefahaman. Itulah maksud lapang dada. Jadi suratul Syarah adalah surah yang Allah melapangkan dada Nabi. Itu maksud syarah tadi, lapang. Okey, ada dua makna. Dua makna ni dua makna yang diterima, berkaitan antara satu sama lain. Tapi lapang dada tu bukan lapang dada sekejap je. Dia berterusan. Sebab apa? Sebab Allah guna alam nashrah. Nashrah tu fi'lul mudhari'. Okey. Saya nak kukuhkan lagi tentang tema surah kan. Kalau ada
Siapa pernah belajar tema surah An-Nashr ni apa? Kalau kita ada maklumat tambahan, tolong kongsi pada saya. Saya nak tengok ada persamaan tak dengan apa yang saya kongsikan. Ada tak? Okey. Kalau tak ada, okey, tak apa. Saya nak tunjuk pada tuan perempuan ya. Kenapa kita nak pilih wording keringanan? Apa kaitan dia dengan dakwah? Keringanan dakwah. Okey, saya akan tunjuk pada tuan perempuan caranya macam ni. Okey, cuba tuan tengok pertama cara tengok Okey, cuba tuan-tuan kalau ada Quran tuan tandakan Okey, kalau kita perasan ayat 1, 2 dan ayat nombor 4 Allah guna ganti nama, bentuknya ganti nama. Tengok sini, Allah guna kami kan. Allah guna ganti nama jama' iaitu kami. Tengok. Alam nash tu kami. Nampak tak? Ada kami. Wa wada'na kami. Wa rafa'na kami. Dan kami. Tahu tak hikmah penggunaan kami? Nak menunjukkan bahawa ayat 8 ayat surah Al-Nashr ini konteksnya berkaitan dengan kemudahan, keringanan. Jadi untuk nampak ringan, maka Allah menyebut kebersamaan Allah itu menggunakan kami. Mungkin kita tak perasan kami tu, tapi dalam konteks kenapa diulang banyak kali kami. Sebab ni dalam konteks Allah nak memujuk Nabi. Konteks 8 ayat ni dia cerita dalam bentuk konteks dakwah yang berat. Nak tolong ringankan dia. Jadi seolah-olah bantuan itu telah sampai daripada Allah. Cara Allah mengatakan bantuan itu telah sampai, Allah menggunakan ganti nama kami bersama. Kami dan kami. Okay. Sekarang saya tunjukkan lagi. Konteks ayat ni cerita tentang keringanan. Ini memang tak dapat dinafikan kalau kita baca dekat ayat nombor 5 dan 6. Kita akan jumpa maklumat apa dekat sini. Kita akan jumpa maklumat susah dan senang. Betul tak? Ayat nombor 5 kan? Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Jadi kita dah nampak ada dekat sini memang memang tepatlah keringanan tentang dakwah tu, sebab dekat sini kan Allah kata ulang 2 kali kan, tiap-tiap sukar ada senang, tiap-tiap yang sukar ada senang. Maknanya sukar antaranya dakwah, tapi ada keringanan dia, ada kesenangan. Okey. Nak lebih jelas lagi, nak lebih dapat rasa lagi kan bagaimana cara Allah memujuk Nabi ni. Okey, kita tengok dekat nota tu, ada tak saya letakkan yang ni? Yusran ni kan senang, usran ni kan susah. Kan ada cara berbeza Allah menunjukkan susah dengan senang. Beza dia dekat mana? Waktu Allah sebut tentang susah. Ni saya ambil masa sikit nak menjelaskan lagi tentang tema tadi. Okey. Ketika Allah menjelaskan tentang susah, Allah menggunakan huruf alif lam di depannya. Al. Lepas tu al ada alif lam. Tetapi ketika mana Allah menyatakan bab senang Allah guna tanwin. Yusran. Apa beza kata nama
kalau dia ada alif lam dengan dia tak ada alif lam. Okey, kalau bab senang ni Allah guna kata nama am ataupun indefinite ataupun kata nama nakirah. Nakirah. Ni kalau belajar tadabbur ni kena tadabbur ni, kena palusi ni. Kalau tidak kita terlepas satu maklumat yang penting sangat. Kenapa penting? Okey, kenapa saya nak bawa benda ni? Ni saya nak kukuhkan tema tadilah. Tapi saya rasa masih kena cerita juga. Cadang macam tak nak cerita panjang lebar. Tapi saya kena cerita sebab takut orang tersalah faham. Tersalah fahamnya maksudnya, okey, saya ada bagi nota tambahan. Saya baca kali 2-3 kali baru saya perasan saya perlu bagi maklumatnya. Okey, maklumatnya macam ni. Okey, ni sama seperti yang ni. Okey, tuan-tuan sempat salin tambah je kan. Okey, tengok macam ni. Okey. Macam ni Okey, cuba kita tengok. Macam ni. Okey, ini jawapan dia. Okey. Ayat nombor 5 ada disebutkan sekali perkataan susah tak? Ada. Ayat nombor 6 ada tak disebut perkataan susah? Al-Usri ada. Ayat nombor 5 ada perkataan senang? Ada. Ayat 6 ada perkataan senang? Ada. Okey, kalau kita kira dari sudut bilangan, ayat 5 ada satu susah, ayat 6 ada satu susah. Tentulah kita akan kata berapa susah? Kita akan kata sebenarnya 2. Okey. Satu senang campur satu senang, 2 senang. Tetapi sebenarnya salah kalau kita kata susah campur susah jadi 2 susah. Dia sebenarnya susah campur susah sebenarnya 1. Sebab makrifah ya Ustaz. Dia sebenarnya 1 susah. Tapi senang campur senang jadi 2 senang. Pening pula belajar matematik ni. Ini macam mana tahu kenapa boleh dikata seperti ini? Kenapa formula seperti ini? Kita tengok dalam nota saya nak papar ni. Okey, macam ni. Okey. Macam ni Okey, ini kaedah faham Quran. Faham perkataan Allah maksudnya macam ni. Okey. Formula dia mudah je macam ni. Okey, kalau sempat salin. Okay, atau snap je. Okay. Dalam kaedah memahami kata nama am ataupun kata nama khusus begini. Apabila ma'rifah iaitu kata nama yang khusus, kata nama khas definite. Kalau dia berulang kali kedua, maka ma'rifah yang kali kedua tu adalah sama dengan ma'rifah yang pertama. Ini kaedah memahami ayat. Saya ulang sekali lagi. Faham tak maksudnya? Apabila kata nama khas, dia telah disebut kali pertama, tapi ulang lagi sekali jadi kali kedua, maka kata nama khas itu, yang kali kedua tu sebenarnya sama je dengan kata nama khas yang kali pertama. Contohnya macam ni. Tengok Ayat nombor 5, kita jumpa kata nama khas. Al-Usri yang pertama dah ada. Tiba-tiba ulang lagi kali kedua. Al-Usri di sini kali kedua. Jadi yang kali kedua ni, ayat nombor 6 ni, dia bukan Al-Usri yang lain. Dia Al-Usri yang sama macam Al-Usri pada ayat 5. Sebab dia ulang 2 kali. Jadi dia punya formula dia macam ni lah. Ayat 5 Al-Usri itu susah. Ayat 6 Al-Usri susah. Jadi formula dia kira 1 susah. Sebab susah yang ke-6 ni dia tak kira kali kedua. Dia tak kira nombor 2. Dia kira
dia kira macam sama macam 65. Itu dipanggil satu susah. Pehen ke dok pehen? Dia macam ayat penegasan lah Ustaz kan? Ya, dia bukan penegasan. Dia tak disebut tentang penegasan, tapi ada kaitan lah, tapi dia tidak jelas tentang penegasan tu. Dia ayat dia formula dia macam tu. Dia panggil faham tak? Pertama, faham tak macam mana boleh dikira satu? Sedangkan kan dua ayat tu Ustaz, ayat 5 dengan 6. Macam mana dikira? Sebab itu formula kaedah dia. Okey. Jelas tak? Okey. Lepas tu kita tengok. Sebab tu penting sangat memperhalusi kata nama ni. Okey. Lepas tu kita tengok formula lain. Okey. Kalau nakirah pula, kalau kata nama am, indefinite, kalau dia berulang kali kedua, maka nakirah tersebut, kata nama am tersebut yang kedua tu adalah berbeza dengan kata nama am yang pertama. Contohnya macam ni. Tengok ayat ni. Waktu ayat 5, Allah dah sebut senang tu yusran. Sebab dia ada tanwin, dia panggil nakirah. Lepas tu ayat yang ke-6, ulang lagi sekali yusran. Jadi kat formula dia, yusran yang kedua ni adalah yusran yang lain daripada yusran pada ayat nombor 5. Kenapa lain pula? Sebab dia nakirah. Dia tanwin. Dia tak ada alif lam. Kalau kita baca terjemahan, kita tak nampak maklumat ni. Sebab terjemahan kita tak ada diterjemahkan kata nama am, kata nama khusus. Tak ada. Memang kita tak perasan. Sebab dalam terjemah kita jumpa ni je lah. Kita jumpa ayat dia. Setiap sukar ada mudah. Sukar ada mudah. Terjemahan kita dia tak tulis setiap yang susah ada tulis kata nama khas. Tak ada. Sebab tu memang kena tengok kepada ayat Quran. Tak boleh tengok pada terjemahan. Sebab terjemahan bukan ayat Quran. Terjemahan menterjemah kepada ayat Al-Quran. Jadi waktu kita baca ayat ni, formula dia macam ni lah. Jadi, formula dia, jadi macam ni lah. Ayat nombor 5 telah diulang sekali senang, ayat ke-6 diulang kali senang, maka dia jadi 2 senang. Dia bukan 1 senang, dia jadi 2 senang. Tapi susah tadi, dia sebenarnya hanya 1 susah. 1 susah lawan dengan 2 senang. Sebenarnya banyak susah ke banyak senang? Banyak senang. Banyak senang. Maknanya, surah ni memang betul lah tema dia. Allah Ta'ala nak bagi tahu, Allah Ta'ala nak bantu Rasulullah ni sampaikan Allah guna ayat tu menunjukkan bukan susah tu banyak, senang tu lagi banyak. Kita baca pada ayat ni. Lepas tu kalau kita nak faham lagi kan, kalau dia kata nama am menunjukkan senang yang terlalu banyak. Sebab dia am, dia umum. Okey, itu saya cukuplah dengan maklumat ni. Tapi kaedah tadi tu kalau siapa nak hafal dia punya kaedah tu dalam bahasa Arab, ni kaedah dia. Kaedah dia begini. Ini dalam bab pengulangan dia panggil. Okey. Kaedah dia adalah an-nakiratu idza taqarrarat dallat 'ala at-ta'addudi bi khilafil ma'rifati. Maksud dia apa? Indefinite ataupun kata nama am apabila dia berulang kali yang kedua, contohnya menunjukkan dia berbilang-bilang, ia berbeza dengan al-ma'rifah. Sebab al-ma'rifah kan dia beza, walaupun diulang kali kedua dia kira sekali, tapi nakirah tak sama. Pegang maklumat ni. Ini adalah kaedah yang para ulama dah buat kajian berdasarkan ayat-ayat Quranul Karim. Okey, habislah surah Al-Nashrah. Tak sempat juga surah At-Tin ni.
Sebab arti ni dia panjang juga dia ulasan dia. Sebab saya rasa rugi kalau saya tak ulas dengan lebih panjang. Nak kejar cepat-cepat habis pun tak bagus juga. Tapi saya kena ulas juga, walaupun kalau ikut targetnya malam ni kena buat juga surah At-Tin. Tapi tak apa. Saya rasa sangat perlu kita ambil waktu yang kita faham dengan penuh berkualiti, faham dengan lebih jelas ni lebih baik daripada kita terkejar-kejar nak cepat habis. InsyaAllah. Moga-moga kita jelas. Okay, surah At-Tin memang tak sempat perempuan ya. Kita pun dah dekat 10.30. Esok nak kerja, banyak benda nak uruskan. Okey. Okey, ada apa-apa tuan nak tanya? Surah At-Tin kita sambung minggu depan ya. Surah At-Tin, surah Al-Alaq dengan surah Al-Bayyinah. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Jelas? Perlu saya buat pengulangan mana-mana maklumat? Tanya Ada? Ustaz. Ya, Tanya. silakan salam. Dia adakah disebabkan nakirah tu yang menyebabkan kita susah nak detect kesenangan yang kita ada ni, dan kesusahan tu walaupun satu tapi kita senang je kita ni nak cakap kita ni susah, walhalnya banyak kesenangan yang Allah bagi. Maksudnya kenapa kita ni senang nak detect kesusahan berbanding dengan kesenangan yang banyak tu? Betul. Kita lebih, maksudnya waktu kita kena musibah, kita nampak berat sangat musibah ni. Kita tak nampak yang kita tak pernah, waktu kita tak pernah kena musibah kan. Kita lebih terkesan, kita lebih nampak pada susah daripada senang. Okey. Sebab itu, dekat surah Ad-Duha tu dia ajar kita satu teknik. Teknik dia, kita dalam hidup kena pandang ke belakang juga. Kan orang kata, jangan, kita kena pandang ke depan, janganlah pandang ke belakang dah. Sebenarnya, perlu ditengok pada konteks lah. Dalam hidup kita, untuk kita pergi ke depan, kita kena imbau ke belakang juga. Maksud dia macam ni. Kan surah Ad-Duha tadi kan Allah Ta'ala mengimbau waktu Nabi kecil, waktu Nabi belum dapat Islam, waktu Nabi tak cukup. Itu dekat surah Ad-Duha. Jadi konsep dia adalah macam ni. Apabila contoh kita ditimpa oleh Allah dengan kita telah kekurangan pendapatan. Tak macam kita sebelum PKP dulu contoh kan. Kita cukup-cukup je makan contoh Ada orang dia mungkin nampak waktu dia kena sekarang yang tak cukup makan ni macam dia nampak macam berat sangat. Dia nampak macam gelap dah. Dia macam rasa dah tak boleh pergi hidup dah. Tapi apabila dia baca surah Ad-Duha, dia kena guna teknik tu. Teknik dia macam ni. Kita kena tanya diri kita, okey, yang kau kurang pendapatan tu sejak bila? Dia kata sejak 2 tahun kena PKP. Okey, kita minta dia imbau balik. Macam teknik anak yatim, nak waktu Nabi jadi anak yatim tu. Guna teknik tu balik, kita kata macam ni, okey, dah berapa tahun yang kau dapat pendapatan yang lebih. Oh, sebelum kena PKP lah. Jadi kita tanya dia, waktu kau dapat pendapat bagi lebih sangat tu, sampai boleh bermewah tu berapa tahun? 30 tahun Allah bagi. Tapi yang tu kita lupa, yang 30 tahun tu. Yang kita lebih terasa, yang kita ingat yang 2 tahun masih PKP tu. Itulah teknik dalam surah Ad-Duha. Kan Nabi tu dia rasa wahyu terputus sekarang. Tapi Allah ingatkan. Allah ingat apa? Allah ingatkan. Ingat tak waktu kau kecil-kecil dulu Muhammad, kau anak yatim kami yang lindung kau kan? Jadi kita kena macam itulah. Macam kita kan,
Sekarang kita sakit. Dulu kita sakit kan. Sampai kan ada orang merungut. Dia dah tak redha dengan dia sakit. Dia tak buat apa-apa kan. Contoh. Cuba kita tanya dia balik. Dah berapa lama sakit? Dan berapa lama kau Allah bagi sihat? Berapa lama Allah bagi kau sihat? Berbanding dengan Allah bagi kau sakit. Ada orang dia merungut, aku sakit, dia terpaksa habis duk pencen aku. Habis aku meminjam sana sini, punya nak sembuhkan penyakit. Cuba kita tanya balik. Waktu Allah bagi kau sihat 30 tahun dulu, kau tak kira ke nilai sihat tu? Engkau terpaksa keluar duit untuk ubat kau sakit, kau dah berkira, kau dah merungut. Tapi kau tak pernah mengenang Allah Ta'ala bagi kau sihat tu. Allah Ta'ala tak kira berapa, Allah tak caskan kau berapa nak bayar kesihatan tu. Nampak tak? Itulah teknik surat duha. So, jelas tak faham tak maksud saya? Macam yang Ustazah Asia sebut tadi tu betul lah. Orang lebih nampak pada susah. Orang tak nampak pada senang. Sebab tu surat duha dengan Al-Nashrah ni dia kena pasangkan. Kena dipasangkan. Lepas tu macam mana saya nak gunakan surah Al-Nashrah? Al-Nashrah, ramai orang kadang dia baca surah tu. Bukan tak boleh baca, boleh baca. Tapi surah Al-Nashrah tu dia mengajar kita dari sudut kontennya. Jadi kalau kita nak kuat macam Nabi, orang cakap bukan-bukan pada Nabi sekian-sekian, maka kita mintalah kepada Allah lapang dada. Minta Allah lapang dada. Macam saya cakap tadilah, kalau dada kita ni lapang, kita sakit pun rasa macam tak sakit. Kita susah pun kita rasa macam tak susah. Kita ada masalah berat, kita rasa macam ringan. Orang lain nampak berat, tapi bagi kita ringan. Kita boleh ceria lagi, kita boleh happy lagi. Sebab apa? Sebab dada kita lapang. Dia kalau belajar surah Al-Nashrah, dia ada petua macam mana nak dapat lapang dada. Tapi kita tak sempat nak belajar lah, sebab kita belajar nama dengan tadabbur ayat. Tapi perlu belajar surah tu. Kalau tanya, okey saya tahu lapang dada ni penting, okey macam mana saya nak lapang dada? Dekat bawah-bawah surah Al-Nashrah tu Allah ada sebut. Macam mana nak lapang dada? Dia jawapan dia. Dekat surah Al-Nashrah tu. Baca dekat ayat ni lah. Ayat nombor 7 dan 8. Tuhan kata, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kalau siapa belajar ayat nombor 7, ayat nombor 7 ni ayat yang Allah Ta'ala kata tentang ibadat. Jadi cara nak dapat lapang dada, banyakkan buat ibadat pada Allah. Kenapa Allah kata pada ayat nombor 7, apabila kau dah selesai buat satu perkara, buat yang lain. Lepas buat yang wajib, buat yang sunat. Teruskan. Ayat nombor 7 tu kalau kita belajar. Kenapa Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 7 tu, ayat nombor 7 tu macam ada benda kena buat? Itu yang dikaitkan tadi dengan lapang dada tadi. Ya, sebab cara nak lapang dada ni, banyakkan dekat dengan Allah. Lama-lama zikir banyak, lepas tu zikir tak cukup 100, buat 1000, contoh. Tak cukup salat wajib, buat yang sunat. Tak cukup salat siang, buat malam. Nah, itulah petua nak dapat lapang dada. Apabila kita lapang dada ni, Allahu Akbar, kitalah orang yang paling kaya sekali. Sebab apa? Sebab kita lapang dengan apa yang Allah beri. Kita rasa cukup. Tapi kalau kita tak lapang dada, banyak mana pun harta kita rasa tak cukup. Lepas tu sangat besar surah Al-Duha dengan Al-Nashrah. Alam surah Syarah. Okay, itu saja dapat saya kongsikan. Waktu kita dah 10.30. Okey, ada apa-apa lagi nak kongsi, nak tanya tak? Ustaz, nak tanya. Ya. Surah Ad-Duha kan, yang pasal malam apabila esok sepi tu, kalau kita menggambarkan perasaan Nabi Muhammad yang sangat duka cita sebab tak diturunkan wahyu, boleh ke Ustaz? Dan duha tu adalah macam cahaya wahyu yang turun tu. Iyalah, itu yang para ulama cuba mencari munasabahnya. Apabila malam tu sunyi, sepi,
Dia dikaitkan apabila dapat wahyu itu kan bawa cahaya seperti dia terang. Tapi bila terputus wahyu tu macam sunyi. Umpamakan kenapa sebut malam? Sebab malam gelap. Jadi apabila terputus wahyu, seperti berada dalam kegelapan. Boleh dikaitkan. Duha tu kira macam ketenangan macam tu lah ya. Ya. Cahaya waktu gelap tu. Ya. Sebab itu kita ulas tadi, kenapa Allah tak guna wan nahar? Kerana waktu duha tu, waktu cahaya dia belum cahaya yang kuat. Dia bukan cahaya yang terlalu terik. Dan masa sama nak dikaitkan dengan waktu kita mula aktif, sebab dikaitkan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ulasan ini saya memang rujuk kepada buku Dilalatul Asma'i Suwaril Quran. Baik, ada apa-apa lagi tuan-tuan perempuan yang boleh kita kongsikan? Kalau tak ada, saya mohon maaf kerana memang tak sempat nak bincangkan surah At-Tin pada malam ni. Simpan dulu nota tu. InsyaAllah minggu depan kita sambung surah At-Tin. Lepas tu saya bagi nota tambahan yang lain. Kita akan belajar surah Al-Alaq. Lepas tu kita akan belajar dengan surah Al-Bayyinah. Surah Al-Qadar. Kita belajar surah Al-Qadar insyaAllah. Kita kalau ada saya tersalah, tersilap, mohon diberikan teguran. Ya, kalau ada perlu penambahbaikan juga, saya perlukan nasihat, bimbingan dari tuan-tuan dan perempuan semua. Kita sama-sama belajar, sama-sama kita nak dekatkan diri kita dengan Allah, sama-sama kita nak masuk syurga Allah, sama-sama kita nak dapat syafaat Al-Quranul Karim. Dengan kadar ini saja, buat malam ini kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Wa antum fajazakumullahu khairan.